الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي يسر ولا تعسر فإن تيسر عليك يسر ربي تمم بالخير. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kisah para nabi dan para rasul, dan pada hari ini insya-Allah kita akan masuk ke nabi yang seterusnya. Kita hold dulu kisah Nabi Musa, kerana kisah Nabi Musa panjang. Saya cuba habiskan kisah-kisah para nabi yang mana kisahnya pendek dan juga tidak banyak riwayat yang menceritakan tentang kisah nabi tersebut. InsyaAllah hari ini kita akan lihat dua rasul sekaligus, iaitu Nabi Syuaib dan Nabi Zulkifli. Nabi Syuaib dan Nabi Zulkifli, insyaAllah. Yang pertama sekali kita akan lihat Nabi Syuaib, yang mana Nabi Syuaib ini dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala beritahu bahawa sesungguhnya Nabi Syuaib ini diutuskan kepada satu kaum, di mana satu kaum ini wa ila madyana ukhkum Syuaib. Satu kaum yang di mana Allah hantar kaum Madyan. Kaum Madyan yang kami utuskan kepada Syuaib, yang kita tahu bahawa sesungguhnya Syuaib ini adalah nabi daripada bangsa Arab. Nabi daripada keturunan Arab dan juga keturunan Nabi Ibrahim. Diutus kepada kaum Madyan, yang kita panggil juga dengan Ashabul Aikah. Disebutkan di dalam Al-Quran, iaitu Ashabul Aikah. Iaitu penduduk Aikah ini adalah penduduk yang dia ini menyembah patung besar dan juga pokok besar. Sebab apa saya kata dia menyembah pokok yang besar? Kerana di Madian ini suasananya adalah suasana padang pasir yang tak banyak tumbuh-tumbuhan dan juga pokok. Jadi bila ada pokok, satu pokok yang besar di mana-mana tempat di kawasan Madian itu yang padang pasir, kalau ada pokok, besar pula pokok tu, subur pula pokok tu, orang-orang Madian ini dia akan sembah pokok tu. Hari ini ada tak orang sembah pokok? Ada. Kita tengok, kita jalan je kat mana-mana kampung, jalan, kita akan nampak pokok tu lain macam je sikit, ada urat-urat pula, ada macam Tarzan punya tali tu. Orang pun ikat dengan kain dan sebagainya, buat sembahan. Itu asal usulnya, mereka ini menyembah pokok. Sebab apa? Kawasan tu tak ada kawasan yang subur, tiba-tiba ada pokok. Oh, ini Tuhan agaknya. Jadi mereka menyembah pokok. Lalu Nabi Syuaib ini diutuskan kepada kaum tersebut untuk bagi tahu bahawa sesungguhnya perkara yang mereka lakukan itu adalah salah. Selain itu, kaum Madian ini, apa lagi kesalahan dia? Dia mahir dengan perniagaan ekonomi, tapi dia mencuri dalam berniaga. Maksudnya apa, tuan-tuan? Mereka kurangkan timbangan. Contoh, kurangkan timbangan tapi harganya mahal. Kalau kita nak faham bahasa hari ini, kalau ada timbang tu, dia ubah suai timbang tu. Bagi macam ringan sikit, supaya apa? Bila letak sekilo punya barang, jadi 500 gram. 500 gram. Jadi untunglah dekat situ. Jual sikit, harganya mahal. Perangai orang yang menipu dalam timbangan ini, perangai orang yang mengambil kesempatan dalam timbangan ini adalah kaum Nabi Syuaib, iaitu kaum Madian. Selain daripada itu, mereka juga menipu daripada hasil perniagaan dia. Maksudnya apa, tuan-tuan? Mereka berniaga buah-buahan yang manis-manis, yang sedap, yang elok, dia letak atas. Saya rasa semua pernah terkena dah pengalaman ni. Beli mangga ke, beli anggur ke,
selalunya lah buah mata kucing lah. Buah mata kucing, atas-atas tu bukan main manis lagi. Yang bawah tu, yang dah season, yang dah lama petik, yang dia letak kat situ. Taktik ini tuan-tuan adalah taktik perangai orang Madian. Kalau orang-orang buat perangai macam ni, mereka adalah orang-orang yang berada pada zaman jahiliah, orang-orang yang kufur, tidak patuh kepada perintah Allah dan tidak takut dengan aturan Allah, tuan-tuan. Mereka menipu dalam timbangan, mereka tipu dalam perniagaan dia. Contoh, jual seluar Levi's. Dia kata seluar Levi's ni original, saya beli dekat butik, saya jual. Tapi sebenarnya palsu. Beli dekat mana? Beli dekat Padang Besar. Jual pula pinggan. Pinggan ni dia kata pinggan Arkopal. Apa lagi Arkopal, lagi apa lagi pinggan-pinggan ni saya tak tahulah. Pinggan Korel, Korel dan sebagainya. Dia kata saya betul-betul ambil dekat Langkawi ni. Padahal sebenarnya tak tahulah dia beli dekat mana. Lepas tu dia claim ini original. Original, jual dengan harga yang mahal. Begitulah orang-orang Madian, tuan-tuan. Jadi Rasul ini, iaitu Nabi Syuaib, diutuskan kepada kaum Madian, bagi tahu bahawa sesungguhnya kamu ini melakukan perkara yang salah. Kamu menzalimi orang yang ingin berjual beli dengan kamu, dan juga kamu juga tidak mentaati menyembah Tuhan yang sebenar. Ketika itulah Nabi Syuaib berdakwah, tuan-tuan, para nabi dan para rasul. Daripada saya ceritakan Nabi Adam sampailah sekarang, mereka tak putus-putus berdakwah. Begitulah sifat para nabi dan para rasul. Mereka tidak berehat, pergi rumah ke rumah, pintu ke pintu, lorong ke lorong, jumpa setiap orang mereka santuni. Di mana apa yang mereka cakap? Mereka akan cakap bahawa sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah, dan aku diutuskan untuk menyuruh kamu menyembah Tuhan yang benar dan tinggalkan semua perkara-perkara yang batil. Tuan-tuan, kemudian apa yang berlaku? Kaum Nabi Syuaib ini kata, fa'ti biha in kuntum sadiqin. Wahai Syuaib, tunjukkan bukti kalaulah kamu ini daripada orang yang benar. Lalu ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan amaran dengan cara apa, tuan-tuan? Allah panaskan bumi Madian tu. Allah panaskan, Allah terikkan suhu di bumi Madian itu, sehinggalah kalau mereka berteduh sekalipun di dalam rumah-rumah mereka, di bawah pohon-pohon mereka tetap akan merasakan kepanasan, sehingga tekak-tekak mereka menjadi kering walaupun mereka minum air, tuan-tuan. Apa yang berlaku kemudian? Allah Subhanahu Wa Taala turunkan satu awan hitam, di mana awan hitam ini mengeluarkan halilintar petir dan panah yang membuatkan mayat-mayat orang-orang Madian ini bergelimpangan. Kemudian apa yang berlaku? Nabi Syuaib masuk semula melihat apa yang berlaku kepada kaum dia. Nabi Syuaib kata, lihat. Nabi Syuaib dia cakap dengan siapa, tuan-tuan? Nabi Syuaib bercakap dengan mana-mana pengikut dia yang beriman dengan dia. Dia kata apa? Nabi Syuaib kata, wahai orang-orang yang beriman, lihatlah, aku telah berikan peringatan kepada mereka seperti mana peringatan yang diberikan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Maksudnya apa? Nabi Syuaib ini cerita Nabi yang terdahulu. Apa yang telah berlaku kepada kaum Nuh, apa yang telah berlaku kepada kaum Nabi Saleh, Nabi Hud. Lihat kaum Samud, kaum Ad, bagaimana Allah menghancurkan kaum-kaum ini. Tapi kaum-kaum aku sendiri tidak patuh dan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, malah mempersoalkan, malah mencabar Tuhan mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bala kepada kaum Madian, tuan-tuan. Nanti kita akan lihat dalam kisah Nabi Musa, bagaimana bapa mertua Nabi Musa ini adalah siapa? Nabi Syuaib. Nampak, tuan-tuan? Menarik kisah para nabi ni. Dia ada kaitan. Nabi Syuaib ini adalah bapa mertua kepada Nabi Musa. Nanti kita akan tengok dalam kisah Nabi Musa. Buat masa ni saya habiskan dulu kisah nabi-nabi yang kisahnya ringkas dan ringan. Maksudnya saya habiskan. Hari ini kita masuk dua kisah Nabi, iaitu kisah Nabi Syuaib dan kisah Nabi Zulkifli. Dalam Al-Quran Allah sebut kisah Nabi Zulkifli, tuan-tuan, 2 kali sahaja. Dan 2 kali sahaja Allah sebut kisah Nabi Zulkifli.
dan ada riwayat bagi tahu sebenarnya Nabi Zulkifli ini bukan Nabi. Pelik tuan kan? Bukan Nabi. Para mufassirin kata Nabi Zulkifli ini sebenarnya bukan Nabi. Sebab apa? Dalam Al-Quran, dalam hadis pun tak diceritakan berkaitan dengan Nabi Zulkifli punya kaum. Dia ni berdakwah ke tidak? Apa yang dia betulkan? Tidak dicerita. Tapi para mufassirin ambil kesimpulan daripada ayat-ayat Al-Quran di mana mengatakan bahawa sebenarnya Nabi Zulkifli ini adalah Nabi. Buktinya apa tuan-tuan? Buktinya apabila disebut di dalam Al-Quran berkaitan Nabi Zulkifli ini, Allah apitkan dengan nama Nabi-Nabi yang lain. Contohnya, telah kamu lihat Idris, Zulkifli dan Ilyas. Allah apitkan nama-nama Nabi itu di mana aku puji mereka ini kerana mereka memiliki iman yang kental dan kuat. Dia ambil daripada ayat Al-Quran itu, maka menyatakan bahawa sesungguhnya Nabi Zulkifli ini adalah Nabi. Walaupun ada pendapat kata bukan Nabi, tapi ada lebih 1-2 ayat Al-Quran yang apit nama Nabi Zulkifli ini dengan Nabi-Nabi yang lain, di mana menunjukkan bahawa sesungguhnya dia adalah Nabi. Asbab Allah puji nama-nama Nabi lain yang lain dimasukkan sekali dengan nama Nabi Zulkifli. Apa yang berlaku dalam kisah Nabi Zulkifli? Tadi Nabi Syuaib selesai tuan-tuan, sekadar itu sahaja. Kemudian Nabi Zulkifli. Nama Nabi Zulkifli ni sebenarnya bukanlah nama dia yang asal. Nama dia bukan Zulkifli. Nama dia adalah Bashar. Nama ni adalah Bashar. Dia adalah keturunan Nabi Ibrahim juga tuan-tuan. Merupakan keturunan Nabi Ibrahim, di mana ada satu riwayat bagi tahu kenapa dia dipanggil dengan gelaran Zulkifli. Zu ini dalam bahasa Arab maksudnya adalah dua pemilik. Pemilik kepada dua perkara. Macam kita tengok Iskandar Zulkarnain. Pemilik dua tanduk. Bukan iblis tuan-tuan, pemilik dua tanduk. Zulkifli ni pemilik dua tanduk merujuk kepada Zulkarnain ni pemilik dua tanduk merujuk kepada dia ada mahkota dia yang ada tanduk. Bukannya sebab iblis ke dan sebagainya. Dia ada mahkota yang dia pakai yang memiliki dua tanduk, maka dikatakanlah Zulkarnain. Macam contoh lagi Nurain, iaitu pemilik dua cahaya. Dua cahaya ni siapa? Gelaran yang diberi kepada Sayyidina Uthman. Sebab apa? Dia kahwin dengan dua puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang puteri yang dia kahwin, maka dia diberi gelaran Sayyidina Uthman ini dengan Nurain, iaitu pemilik dua cahaya. Jadi ini Zu juga, tapi Zu Al-Kifli. Sebab apa? Dia adalah pemilik kepada satu kampung, satu wilayah yang bernama Kifil. Kifil. Kerana apa tuan-tuan? Nanti saya ceritakan. Nabi Zulkifli ini, ayahanda dia bernama Nabi Ayub. Ayahanda dia Nabi Ayub. Dia tinggal dekat mana? Dekat satu wilayah pemerintahan Raja Rom. Raja Rom ini nama dia adalah Ilyasa. Ilyasa ini bukan merujuk kepada Nabi Ilyas. Bukan. Sebab memang nama dia Ilyasa. Saya dah cari dia punya kisah tentang Raja Rom ni. Ilyasa ini dia bukan adalah Nabi. Dia cuma adalah pemerintah yang warak dan alim. Nama dia adalah Ilyasa. Bila dia dah uzur, raja ini tuan-tuan, Raja Rom ini bila dia dah uzur, dia minta rakyat dia gantikan dia. Sebab dia tak ada pewaris. Dia minta rakyat dia gantikan dia. Seorang pun tak nak tawarkan diri untuk menjawat jawatan sebagai seorang raja. Punyalah beriman penduduk di perkampungan Zulkifli ni. Kaum dia ni tuan-tuan. Sebab tu tak ada riwayat yang menceritakan yang Zulkifli ini berdakwah ke ataupun menyampaikan ke dia ditentang ke, tidak ada riwayat. Maka ada pendapat kata dia ini sebenarnya bukanlah daripada kalangan Rasul. Tapi para mufassirin tengok berdasarkan ayat Al-Quran, apabila Allah puji nama-nama Rasul, Allah sebut Ilyas, tidakkah kamu melihat apa yang berlaku kepada Ilyas, Idris dan juga Zulkifli? Kami puji dia. Allah puji dia.
dengan satu tingkatan di mana mereka ini adalah cemerlang daripada sudut ibadah dan takwa dia. Dari situlah para mufassirin iktiraf bahawasanya Zulkifli ini adalah di kalangan para nabi dan para rasul. Apa yang berlaku tuan-tuan? Zulkifli ini tawarkan diri dia untuk nak jadi pemerintah. Nampak tuan-tuan? Dalam keadaan orang tak nak jadi pemimpin, dalam keadaan semua tolak. Semua tolak, jadi Zulkifli ni dia terpanggil sebab apa? Sebab ini adalah fardu kifayah. Sebab semua orang tolak. Semua orang tak nak ambil jawatan. Beza hari ini orang berebut-rebut jawatan. Orang berebut jawatan. Belum pilihan raya pun. Itu terbabit dah lain-lain. Terbabas pula. Macam tu tuan-tuan, kisah dia. Zaman sekarang orang berebut jawatan, tapi zaman pemerintahan Raja Rom itu orang tak berebut jawatan. Raja Rom ini yang bernama Ilyasa ini tawar kepada rakyat dia mana-mana nak ganti better. Maksudnya mestilah ada interview dan sebagainya. Tak adalah terus pilih. Tapi tak ada orang yang nak. Akhirnya Zulkifli ambil keputusan untuk nak jawat jawatan tersebut. Nabi Zulkifli kata apa? Aku letakkan 2 syarat. Siang aku nak berpuasa dan malam aku nak beribadah kepada Allah. Maksudnya urusan pentadbiran ini waktu siang saja. Malam waktu aku dengan Tuhan aku. Ini beza pemerintah yang terdahulu. Sebagaimana dalam kisah Sayyidina Umar, waktu Umar jadi khalifah tuan-tuan. Ini saya nak cerita sikit. Bagaimana Sayyidina Umar ketika itu menjadi jawatan Perdana Menteri, dia beri jawatan kepada menteri-menteri besar dia. Saya bagi macam itulah dia punya analogi dia, kepada seorang yang bernama Allahumma salli ala sayyidina, lupa pula nama dia. Kepada seorang pemerintah gubernur yang diutuskan ke Mesir. Waktu itu orang Islam, pemerintahan Islam meliputi kawasan yang luas tuan-tuan. Dia pergi Amir, baru ingat nama dia. Amir ini diutuskan, Saidina Umar lantik Amir ini untuk jadi pemerintah gubernur Mesir. Apa yang berlaku tuan-tuan? Saya nak cerita orang yang pegang jawatan zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, bagaimana sifir mereka memerintah. Waktu Saidina Umar nak tawarkan jawatan itu, semua orang tak nak. Bila semua orang tak nak, Saidina Umar kata, kamu letakkan bebanan yang berat dekat bahu aku, sedangkan kamu berlepas diri daripada menanggung bebanan amanah ini. Barulah sahabat macam terbuka sikit. Ialah dia dah lantik Saidina Umar. Kemudian bila Saidina Umar nak lantik menteri-menteri ini, semua orang lari, tak nak pegang jawatan. Lalu dilantiklah kepada siapa? Amir ini tuan-tuan. Amir ini diletakkan di mana? Di Mesir. Satu hari Saidina Umar ini hantar wakil diplomatik untuk pergi ke Mesir untuk tengok nama-nama orang untuk diberikan bantuan Baitul Mal. Baitul Mal telah pun ada tuan-tuan zaman Saidina Umar. Waktu itu orang datang dekat Mesir buat checklist nama orang yang paling susah, dia dapat nama orang yang paling susah, lalu dia diberikan nama itu kepada Saidina Umar. Wahai Amirul Mukminin, ini nama-nama orang yang susah. Di mana? Di Mesir, bawah pimpinan gubernur Amir ini. Kemudian bila Saidina Umar tengok, nama yang pertama sekali adalah nama Amir. Dia pun boleh Amir. Amir mana ini? Kemudian dia tanya dengan pembantu, dia kata, Amir ni, Amir aku ke? Maksudnya Amir gubernur aku ke? Lalu ketika itulah dijawab, ya, memang Amir gubernur kamu. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia pemerintah, dia yang paling susah. Dia pemerintah, dia yang paling susah, dia yang paling miskin tuan-tuan. Apa yang berlaku ketika itulah bila disemak semula dalam keadaan Amir ini rupa-rupanya dia memilih dengan kehidupan yang sederhana. Bagaimana malamnya dia hiasi dengan waktu dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan amal ibadah dia. Siang dia menyiapkan keseluruh kelengkapan dia tuan-tuan, dan dia keluar ke tempat dia menguruskan kerajaan dia pada waktu yang lambat. Jadi orang komplain, dia kata apa? Dia kata Amir ini datang office lambat, punch in lambat. Jadi Amir ini jawab semula kepada Saidina Umar, itulah waktu aku tak ada pembantu wahai Umar. Aku tak ada pembantu, aku tak ada orang gaji, aku tak ada driver.
Aku tak ada orang yang tolong ironkan baju aku, kot aku dan sebagainya. Kita nak faham bahasa hari inilah. Itu amir, tuan-tuan. Mana-mana kerajaan, menteri-menteri yang bawah kepimpinan Saidina Umar, jadi menteri kena isytihar harta. Lepas dah keluar jadi menteri, harta masa sebelum jadi menteri mesti sama, tuan-tuan, tak boleh lebih. Maksudnya jadi menteri, harta contoh 50,000, keluar jadi menteri mesti 50,000 juga. Dikiralah dengan gaji dan sebagainya, tak boleh lebih, boleh ada tanah lebih, tak boleh ada aset-aset yang lain. Itu cara Saidina Umar. Itu saya iklan je dulu. Kisah Saidina Umar ni panjang, tuan-tuan, panjang. Macam itulah juga Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli diambil masa, dia minta waktu dia dengan Tuhan dia adalah waktu malam untuk dia beribadah. Jangan ganggu je, jangan mesej je, jangan mengadu masalah dengan dia waktu malam dan sebagainya. Esok nanti baru boleh cerita kepada dia. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Iblis pada ketika itu berupa dengan rupa manusia untuk nak apa? Nak uji Zulkifli ini. Apa yang dia buat, tuan-tuan? Dia datang waktu malam. Orang dah pesan dah datang waktu malam. Bila datang nak menghadap kepada Zulkifli, lalu dibagi tahu kepada Zulkifli. Zulkifli kata apa? Nabi Zulkifli kata, jumpa esok hari, kita akan selesaikan urusan ini. Tak nak selesaikan malam ni juga. Nak selesaikan malam ni juga. Jadi Nabi Zulkifli ambil pendekatan, cakap elok-elok, lalu iblis ini balik, esok kita jumpa. Tapi dia tak jumpa esok. Iblis ni tak datang jumpa esok, dia jumpa waktu malam juga. Sampai 2, 3, 4 malam, iblis ini tetap dengan peranan dia untuk nak menyesatkan ataupun nak cabar kesabaran Nabi Zulkifli. Tapi Nabi Zulkifli disebutkan di dalam Al-Quran bahawa sesungguhnya dia mempunyai tahap kesabaran dan iman yang tinggi, tuan-tuan. Tak ada masalah, sehinggalah iblis sendiri yang akhirnya berputus asa daripada godaan dia, tuan-tuan. Zulkifli ini namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Ada hadis juga sebut Kifli. Maksudnya kita jangan keliru. Ada orang kata Kifli ini adalah Nabi Zulkifli. Tapi di dalam hadis itu riwayat daripada Imam Ahmad, daripada Ibnu Umar, bagi tahu bahawa sesungguhnya ada seorang lelaki Bani Israel. Bani Israel yang dia ni berbuat dosa, tuan-tuan, rajin buat dosa. Kemudian dia pernah beri 60 dinar kepada orang perempuan untuk disetubuhi. Kemudian apabila dia dah bersetubuh dengan perempuan tersebut, perempuan itu menangis dan akhirnya dia kata, kenapa engkau menangis sedangkan ini adalah kerelaan engkau? Malah perempuan itu berkata kepada Kifli itu bahawa sesungguhnya aku terpaksa melakukannya, dan akhirnya Kifli ini bertaubat dan mati, tuan-tuan. Dia mati. Hadis ini taraf dia adalah Hasan. Riwayat dia adalah Hasan, bawah daripada sahih. Bawah daripada sahih, Hasan. Masih boleh diterima lagi lah. Kemudian bezanya di sini, Zulkifli yang diceritakan di dalam Al-Quran merujuk kepada Bashar. Dan Kifli yang disebutkan di dalam hadis ini adalah merujuk orang yang lain, tuan-tuan. Orang yang lain daripada Bani Israel. Kita tengok, kalau kita tengok Kifli ni dalam bahasa, Zulkifli ni dalam bahasa yang lainnya adalah, kalau kita dalam agama Buddha itu adalah merujuk kepada nama Zulkifli. Kalau saya tak silap di dalam agama Buddha sendiri itu, Buddha itu sendiri dia sebut apa? Buddha ni manusia, tuan-tuan, manusia. Dia kata apa? Dia kata, aku adalah bukan Buddha yang terakhir. Di belakang aku ada Buddha, dahulu pun ada Buddha, dan di akhirnya nanti, selepas aku pun nanti ada Buddha, tuan-tuan. Buddha ni apa, tuan-tuan? Dia adalah penyampai. Maksud Buddha itu penyampai. Bila sebut penyampai, tuan-tuan, kita relate kan dalam kisah ini adalah sama seperti yang diceritakan oleh Nabi Zulkifli, iaitu aku adalah juga bukannya Rasul yang terakhir. Dan ada Rasul selepas aku, dan di belakang aku juga ada Rasul juga. Seperti agama apa, tuan-tuan? Agama Kristian. Agama Kristian asasnya diambil daripada nama Jesus Christ. Kristian. Jadi dibubuh nama Kristian, tuan-tuan. Sama juga dengan agama Hindu. Hindu kita tengok ada nama
ada nama Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim itu merujuk kepada Nabi Ibrahim. Bukanlah saya nak kata dekat sini, oh rupanya agama Buddha ni benar ya. Agama Hindu pun benar. Itu dahulu. Dahulu, penerangan dahulu. Cuma bezanya sekarang ini, semuanya itu telah diselewengkan. Sebab apa tuan-tuan? Daripada kita tengok kisah zaman-zaman fatrah, zaman-zaman jauhnya seseorang umat tersebut daripada Nabi, maka mereka diselewengkan dan mula perubahan daripada sudut agama tersebut, menyembah berhala dan sebagainya. Semua agama sebut satu Tuhan. Agama Buddha ke agama Hindu pun sekalipun, dia akan kata satu Tuhan. Satu Tuhan saja. Dia tak ada banyak Tuhan yang beribu-ribu berbanyak tangan tu tuan-tuan. Semua agama menyembah satu Tuhan asalnya tuan-tuan, tapi telah diselewengkan oleh penganut-penganut yang terdahulu. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan, insya-Allah kita dah selesai dah berkaitan dengan Nabi Syuaib dan juga Nabi Zulkifli tuan-tuan. Nabi Zulkifli ini disebutkan dalam Al-Quran 2 kali sahaja. Jadi kisahnya pendek, saya gabungkan jadi satu hari. Nabi Syuaib dan Nabi Zulkifli. Kerana apa? Kita akan simpan banyak-banyak hari itu untuk kisah Nabi Musa. Nabi Musa panjang tuan-tuan, bagaimana dia dihanyutkan, Asyah ambil dia, dibela di dalam istana. Dalam keadaan dia dibela di istana, Musa ketika itu masih bayi, pergi tarik janggut Fir'aun. Punyalah gangster punya Fir'aun ni tuan-tuan, baru tarik janggut je. Dengan budak pun dia tak marah. Dia kata apa? Ini bukan budak. Dia kata, Asyah kata apa? Isteri Fir'aun ni kata apa? Dia ni budak bang. Tak, kalau betul dia budak, letakkan mainan, makanan ataupun api. Tengok dia ambil yang mana. Kalau dia ni berakal, dia takkan pergi dekat api. Nampak tuan-tuan? Punyalah peningnya Fir'aun ni. Dia punya perangai dia tuan-tuan, punya garangnya dia. Sebab apa? Fir'aun je satu-satu raja yang dia tak ada apa nak selesai. Dia tak ada penjara 5 tahun. Dia tak ada sebat 2 tahun. Dia bunuh je. Dia tak kisah siapa pun. Sampailah isteri dia pun nanti dia akan bunuh juga tuan-tuan. Jadi kisah je panjang. Saya simpan untuk beberapa hari itu untuk kisah Nabi Musa. Mungkin ada 1, 2, 3 pertemuan untuk kita selesaikan Nabi Musa. Jadi wallahu alam, sekadar itu dulu. Yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.